Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 7 hari bulan Rajab 7/7/44 1444 bersamaan dengan 29/1/23. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Mulk, surah yang ke-67, juzuk yang ke-29. Surah Al-Mulk, kita akan mula baca ayat dulu. Kita dah mulakan siri yang pertama dengan ayat 1. Sambungan hari ini ayat 2, 3, 4 dan 5, insya-Allah. Mari kita baca ayat daripada awal surah lah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Allahu Akbar. Ayat-ayat yang kita baca ini, Allah Ta'ala nyatakan kemuliaan zatnya yang maha mulia dan semua perkara di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan hidup dengan mati dengan penuh hikmah, menciptakan 7 langit yang bertingkat, kemudian langit tak pernah pecah, yang pecahnya manusia yang tak dengar kata. Allah Ta'ala suruh kita ulang balik tengok ke langit, adakah tanda-tanda yang kelemahan? Jawabnya tak ada. Kemudian Allah nyatakan kesempurnaan penciptaan langit dengan apa? Dengan adanya bintang-bintang. Baik para pelajar sekalian, mari kita tengok ayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat serta maha tinggi kelebihan Allah yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat, dan memanglah Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maka Allah Ta'ala perkenalkan kepada kita tanda-tanda, bukti-bukti keesaan, kekuasaan Allah Azza wa Jalla supaya kita nampak, kita berfikir sebagaimana yang telah ditakrirkan oleh ulama Ahlus Sunnah bahawa cara kita nak kenal Allah melalui 3 dimensi.
Yang pertama, kita kenal Allah melalui nama. Yang kedua, mengenali Allah melalui sifat. Yang ketiga, kita kenal Allah melalui makhluk. Maka ini di antara tanda yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, mungkin kenal Allah melalui makhluk-makhluk Allah yang begitu agung, yang begitu besar. Tak kalah kamu nampak dengan mata, tapi hati kamu tertutup, hati kamu tak terbuka untuk berfikir tentang keagungan, keesaan, kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Mari kita sambung uraian kita di ayat yang kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu. Para jemaah sekalian, munasabatul ayah annaha syuru'un. Ayat ini mula menjelaskan tafsil, pendetailan kepada beberapa hukum ataupun kedudukan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, supaya kita nampak kesan-kesan kudrat Allah Azza wa Jalla yang maha agung, yang Allah Ta'ala bina kehidupan ini untuk kemaslahatan manusia dengan matlamat dan tujuan yang sangat murni. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah Ta'ala yang telah menciptakan mati dan hidup. Tengok ayat ini, Allah Ta'ala mulakan dengan mati dulu, kemudian dengan hidup. Bilakah kita mati? Awak pernah mati ke tak? Tak pernah mati, tapi tak pernah hidup belum ni. Maka kata di para ulama, fayumitul ahya wa yuhyil mauta. Maknanya sewaktu kita belum dijadikan, belum ada atas dunia ini, dianggap sebagai orang yang mati. Sebab apa? Sebab sumber kejadian itu daripada benda yang mati. Mari daripada air mani, kemudian jadi darah, kemudian jadi daging, kemudian ditiupkan ruh, kemudian jadilah ngongek-ngongek manusia yang hidup atas dunia. Itu dikira asalnya mati. Itu satu makna. Maknanya maut, maknanya belum ada dulu. La ni ada, lepas pada ni tak ada, masuk dalam kubur. Lepas masuk dalam kubur, keluar balik, tak mati-mati lagi. Sebab tu dia tertib mati hidup. Maknanya hidup tu akan lama, berpanjangan. Itu satu makna. Ada makna yang lagi, kata di para ulama, khalaqal mauta wal hayah. Allah Ta'ala yang menciptakan hidup, mati dan juga hidup. Mana ada orang mati, ada orang hidup. Ini Allah tak di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla dua-dua. Kita kata alhamdulillah, dua-dua makna itu tidak bercanggah. Sama ada kita kata nak kata step perjalanan kita daripada tak ada mati dulu kepada hidup, ataupun dikatakan bahawa Allah yang menciptakan mati dan hidup. Dua-dua itu betul. Kemudian kita berpindah kepada matlamat. Kenapa Allah Ta'ala hidupkan kita? Les untuk habiskan berah atas dunia, atau untuk apa saja yang kita ada? Jawab dia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini tujuan. Tulis matlamat Allah Ta'ala ciptakan kita ini, liyabluwakum. Allah nak uji, untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya? Allahu Akbar. Allah nak tengok siapa di antara kita lebih baik amalannya. Bagaimana ujian Allah? Liyakhtabirakum ayuhana bil awamiri. Tengok bentuk ujian Allah Ta'ala tu, dia beri arahan, suruh kita buat. Membuat ke tak? Buat, selamat. Wan nawahi, Allah Ta'ala letak larangan. Memberhenti ke tidak?
berhenti selamat, langgar cari pasal. Wasyahawat, Allah beri juga kepada kita kehendak nafsu. Mau ikut nafsu ke ikut akal, ikut nafsu ke ikut iman. Kalau ikut nafsu, Jahannam. Kalau kita ikut akal kita akan fikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Wal masaib, Allah Ta'ala uji kita melalui musibah. Melalui apa? Musibah. Bila dia beri musibah, musibah fizikal, sakit, demam, miskin, kaya, itu semua musibah. Kaya musibah ke? Ya. Orang kaya lebih teruk daripada ujian miskin. Dengan kekayaan dia, dia boleh enjoy, boleh buat apa yang dia nak. Dengan pangkat besar dia, dia boleh buat apa yang dia nak. Dia lantik orang dia nak, dia jatuhkan orang yang dia tak nak. Dia pecat orang yang dia nak, dia gantung orang yang dia tak nak, contohnya. Semua dia boleh buat. Tapi itu semua adalah ujian Allah Azza wa Jalla yang perlu kita kena letak sebagai medan ujian. Jadi masaib yang paling kita takut sekali, musibatul din, musibah yang menimpa agama. Ini dahsyat. Musibah yang menimpa agama ni dahsyat, sebab musibah dunia ni kalau kita apa-apa pun, na'udzubillah lah, kita bukan nak, tapi didapati bersalah walaupun dengan fitnah, penjara. Tapi musibatun fid din, neraka jawab dia, wal iyazbillah. Maka Allah nak tengok liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok apa keamalan yang kamu buat. Jadi kita dah selesaikan tajuk ni dulu, bahawa amalan yang ahsanu amala, iaitulah yang ikhlas, yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah dikira amalan itu diterima. Kemudian diberi balasan kepada kita orang yang melakukannya. Wa huwal azizul ghafur. Dan Allah Maha berkuasa membalas amal kamu, lagi amat pengampun kepada orang yang bertaubat. Allah Ta'ala amat berkuasa dan amat berkuasa membalas amal kamu, lagi Allah amat pengampun kepada orang yang bertaubat. Jadi Allah Ta'ala nyatakan di sini bahawa siapa dia langgar sempadan ujian Allah Ta'ala buat ini, langgar, aku amat berkuasa. Tapi manusia ni memang sifat dia bersalah. Wa huwal ghafur, Allah Ta'ala juga Maha Pengampun. U-turn balik, patah balik, undur balik ke belakang, ke jalan yang diridai oleh Allah, maka kamu akan dapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Jangan takut, peluang masih ada dan ruang masih terbuka. Jadi kita kata peluang masih ada dan ruang masih terbuka. Pada waktu itu para jemaah, para pelajar, kita kena berhati-hati. Jangan rasa tak ada harapan dah, no way, tak ada jalan dah, aku ni aku dosa. La, Al-Ghafur, Allah kata aku Maha Pengampun. Tapi yang samsing, yang kerah kepala, yang tak nak kata, ingat, wahwa Al-Aziz, yang kuat, boleh ambil tindakan ke atas orang yang derhaka. Ini dia panggil indahnya bila kita belajar ilmu, kita belajar tentang Asma'ullahul Husna, nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah. Bila kita belajar, kita teliti, kita hayati, maka kita akan jumpa benda ni. Kita akan jumpa perkara seperti ini. Kita kata itulah ilmu yang patut kita cari. Baik, sekarang ni kita tahu dah, kita hidup atas dunia ni di medan ujian. Macam kita masuk ujian jalan raya itulah, nak ambil lesen. Siapa dia selamat ikut SOP, nak naik kereta baca bismillah, pakai sepasang segenal, tengok kiri kanan baru berjalan, orang ni selamat. Tapi kalau naik kereta pakai cung pergi selalu, awak dia nyeteh pula lah bulan depan. Ini dipanggil, maknanya tidak lulus, gagal lulus dalam peraturan syariat Allah. Baiklah, sekarang ni Allah nak perkenalkan kita dengan kuasa Allah.
Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Dengar ni apa? Tadi Allah perkenalkan dirinya zat yang mulia, kaunuhu azizan, kaunillahi azizan ghafuran. Kalau kita kata maha gagah perkasa, maha pengampun, tidak lengkap perkenalan itu kecuali apabila Allah nyatakan kudrat dia, kuasa dia. Apa dia? Allazi khalaqa sab'a samawat. Allah yang menciptakan 7 lapis langit. Bukan main-main. Kalau Tuhan kata aku yang menciptakan ayam dengan itik, awak senyum tengok. Alah, ayam dengan itik je. Khalaqa sab'a samawat, 7 lapis langit, baru kita rasa besar. Sekarang ni kalau kita belajar ilmu astronomi, ilmu nak tengok cakrawala di atas, wah kita nampak besar, matahari besar mana? Mana besar matahari dengan bumi? Belajar ilmu sains. Tak rajin mengaji. Kena belajar ilmu sains itu baru kita nampak, besarnya. Allah yang menciptakan dia. Sudah tentu kuasa dia lebih besar daripada apa yang ada ini. Dia kata tibaqa, tengok pelajar. Tibaqa ais ba'duha fawqa ba'din, mana bertingkat langit. Langit bertingkat. Langit satu dia panggil langit dunia, langit dua, langit tiga itu bertingkat. Kama qala ta'ala hikayatan an qawli Nuhin alaihi salam liqaumihi al-musyrikin. Nuh pernah kata kepada kaum dia yang kafir, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Surah Nuh ayat 15. Mu tak tengok ke Allah ciptakan langit 7 lapis? Jadi bagaimana kita nak faham 7 lapis itu? Ada ulama kata muttafiqun mutasyabihun, lebih kurangnya satu langit itu lebih kurangnya. Nah, cuma bertingkat. Yang kedua kata ba'duhun fawqa ba'din, bertingkat, atas ke atas. Dia panggil tibaqa. Kita kata macam langit ni, Ibnu Katsir kata tabqatan ba'da tabqatin. Maknanya bertingkat 1, 2, 3 gitu, 7 lapis. Di antara satu langit berapa jarak? Tengok dalam hadis pula panjang. Ada ni cerita ni. Kita masa kita sangat terhad, kita ambil memahami ayat dulu. Allah kata apa? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang amat pemurah itu sebarang keadaan yang tidak berseimbangan dan tidak munasabah. Tak ada tak seimbang, tidak ada yang tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, merasai ya ke tak ya ke, farji'il basar, tengok sekali lagi. Dia kata, kalau jika kamu ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu ke langit. Hal tara min futur, dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? Ada benda cacat ke? Tak ada, selamat. Hal tara min futur, ada benda cacat? Jawabnya tak ada. Tak pernah kita tengok langit terbelah ke, terkoyak ke. Nah, bahaya lagi pindah langit terkoyak nak jatuh tak lama lagi lah. Berlaku pula bila akhir kiamat esok. Okey, lo ni dah alhamdulillah. Jadi Allah Taala suruh kita ulang balik. Kalau tak puas hati, sumarji'il basara, ulang balik. Ini yang dikatakan ayat yang dibaca setiap malam belum tidur ni, supaya kita tidur tu otak kita penuh dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Jangan duk fikir benda-benda halu-halu, mikir nak tidur takut gelap,
Hantu apa semua dunia dicipta oleh Allah Azza wa Jalla. Les takut ke hantu. Orang takut ke hantu, takut hantu, orang takut ke Tuhan. Dia gitu kayak hantu. Betul ke tidak? Salah tulis ke salah baca? Dibaca dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Hantu, Tuhan. Siapa dia gitu kah jadi hantu? Orang takut ke Tuhan, orang takut ke hantu. Les. Baik. Jadi Allah Ta'ala suruh tengok ulang balik. Kemudian Allah nyatakan kesempurnaan ciptaan Allah Azza wa Jalla itu dengan ayat yang ke berapa kita? Yang ke 5 yang keempat. Thumma ruji'il basara karratayn yanqalib ilaikal basar. Kemudian ulangi balik pandangan kamu. Berapa kali Tuhan suruh tengok? Tengok, jangan tak tengok. Ulang balik, dan kemudian ulangi pandangan kamu berkali-kali. Nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa daripada melihat sebarang kecacatan. Tak jumpa. Wa huwa hasir. Dan ia pula berkeadaan lemah, lesu, kerana habis tenaga dengan sia-sia. Siapa nak cari kelemahan Allah, orang ni balik akan kecewa, akan stres, depression. Sebab apa? Dia tak akan jumpa mana-mana kelemahan apa yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita pergi siasat makhluk buat, kereta lah, beli kereta mahal lagi. Tapi ada dekat pintu dia tak apa nak rapat. Jangan main-main. Sebab itulah ciptaan makhluk ni lemah. Allahu Akbar. Cerita hak lemah nak dengar sikit. Nak dengar. Kita pergi rehlah ni. Kawan-kawan naik bawa kereta hak, saya tak sebut nama kereta orang marah tu ada. Kereta dia macam kotak gitu. Kotak. Tak jauh memang mana kotak tu kak. Dagu dia rendah. Exhaust dia rendah. Nak naik ferry bukan main susah. Berapak dagu. Tu ferry cakap, bawa hati-hati. Pagi tadi cabut dagu dah kereta. Cabut dia punya exhaust dah. Orang tahu dah iklim Malaysia ni macam-macam jalan rusak. Beli hot tinggi-tinggi. Dia kata dia ngefek. Nah, tak pandai nak buat. Dia tahu dah benda tempat ni, jangan buat tinggi baru sedap groove masuk. Ni dah cari hot rendah-rendah apa tu kak. Alah dia tokak sana, lapik sana pasal nak naik ferry itu ceritanya. Tapi Allah Taala punya penciptaan lengkap. Dia tahu iklim sini, dia tahu daerah sini. Tak ada siapa yang boleh ulang balik tak akan jumpa. Kemudian min mazahiri qudratillahi azza wa jalla, di antara ciri keagungan kemuliaan Allah azza wa jalla itu Allah tu kata apa? Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Dan demi sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat. Dia panggil langit dunia. Dunia itu makna dekat. Macam kita lah ni, muduk mana? Atas dunia. Mana dunia kehidupan sekarang. Lah ni. Kehidupan akhirat, kok jauh. Kubur, itu barzah, bukan akhirat lagi. Dan demi sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat. Dia panggil langit dunia, yang dekat kepada penglihatan penduduk bumi. Dengan apa? Bimasabih, dengan bintang-bintang. Binujumin mudhi'atin, bintang yang bernyala. Bintang yang menyala, yang bercahaya. Kita duduk jauh tu bintang tu. Ana pernah pergi pusat teropong di Kota Baru tu. Dr. Nurawi ni dia pakar bahagian pengkaji falak teropong. Dia suruh kita tengok bintang. Dia kata bintang apa nama? Mustari ke apa nama? Lupa ni. Dia kata bintang tu jauh tu. Kalau kita suluh cahaya ni, suluh tu, cahaya tu naik nak sampai ke dia 8 tahun tak silap. Bau siapa? Jarak dia tu. Satu-satu. Besar, gilah. Nanti pelajar kita ni, hok cerdik-cerdik, hok minat dengan ilmu falak ni, kita pergi pusat falak ni, kita tengok sekali. Pelik. Ana dua benda ana tengok pelik. Waktu kita pergi ke pulau
pusat dia panggil mesyuarat panel dakwah di pulau perhentian. Dia orang ni masa tu segar lagi, lutut tak apa nak pegang jamaah, boleh lagi. Dia main snorkeling. Dia boleh cermin. Bahasa jenis bolu mebon ini. Nyawa kau ni. Saya hidup. Salahnya ni masuk air masih latih kita. Masuk, alam lain di bawah laut. Oh, nanti kita sampai bak laut, kita bicara bak laut. Alam lain, comel tengok. Di pusat tropo pula tengok, ya Rab. Macam kita tengok alam di bawah ni batu karang, kita tengok atas ni pula alam dia lain. Pasal itulah Allah Ta'ala suruh tengok summarji'il basara. Ulang balik, tengok juga, kaji juga. Baru kita itu. Ya Rabbi ya Karim ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami mata yang sentiasa melihat keagungan Allah, supaya kemas jitu iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Satu, tugas bintang-bintang itu untuk perhiasan langit. Tugas yang kedua, waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan. Kami jadikan dia tu, syaitan yang nak naik ke langit, syaitan ni kuat dia. Dia boleh bergantung buat dia sampai ke langit. Dia nak mengintai tengok ada tak arahan baru dari langit untuk dia sampaikan kepada ahli-ahli nujum di bumi. Bila dia naik, mari syihabun. Orang panggil seligi botol ataupun meteor ataupun tahi bintang akan panah dia pagi. Rujuman lisyayatin, menjadi panah kepada syaitan-syaitan yang nak mencuri dengar maklumat di langit. Kalau nak detail, tulis suratul Hijri. Dalam surah Al-Hijri ayat 16 dan ayat 18, Allah Ta'ala sebut, وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Kami jadikan bagi langit itu buruj dan perhiasan bagi orang tengok, iaitu bintang-bintang. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Dan dengan bintang tadi, dengan syihab tadi, dia jadi pengawal daripada syaitan naik mencuri dengar dia punya maklumat. Illa man istaraqas sam'a, yang mana naik mencuri juga, fa atba'ahu syihabun mubin, dia kena akan dilontar. Suratul Hijri ayat 16-18. Tengok ayat Allah kata apa? وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Dan kami sediakan bagi mereka azab azab neraka yang menjulang-julang. Allah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada azab neraka. Ay wahayyana lisyayatin fil akhirah. Kami sediakan bagi syaitan di akhirat azaban nar, azab neraka, wa asyaddal hariq, bahan yang pembakarannya cukup dahsyat. Sebab apa? Sebab panah dia lebih daripada 20 kali kepanasan api 70 kali daripada kepanasan api dunia. 70 kali ganda. Api yang ada ni pun terbakar dah kita. Nak ganda 70 lagi. Allahul musta'an. Tamatlah hayat kita 2 hingga 5. Allahu Akbar. Mari kita kembali kepada mencari al-fawaid, mencari faedah. Al-faidatul ula. Tengok, allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata apa? Allah ciptakan mati dengan hidup. Allah Ta'ala ciptakan mati dan hidup. Betul tak? Mati dengan hidup. Jawab dianya, man ta'ammal al-ayah, siapa dia perhati kepada ayat ini,
Siapa dia duk baca surah Al-Mulk ini setiap malam, bukan berjampi serampoh untuk nak jam selamatkan azab kubur semata-mata, tapi yang besar kita kena ta'ammal, kena perhati tengok sebelum kamu tidur bahawa dunia ni bukan tempat tinggal tetapi tempat meninggal. Wa anna dunya mazra'atun, dunia ini medan bercucuk tanam di mana tempat kita nak menuai. Wa annal akhirata mahsadatun, akhirat tempat kita menuai. Awak nak tuai apa di akhirat? Nak tuai padi, tanam benih padi. Nak ambil jagung, tanam pokok jagung. Maknanya kita nak ambil apa di akhirat? Nak syurga, buatlah amalan yang boleh menyampaikan kita ke syurga. Dengan amal, dengan solatnya, dengan amalan-amalan yang kita akan tengok SOP amalan dalam faedah yang kedua nanti. Maknanya mu jangan terpengaruh dengan pokok-pokok itu semua tu tanaman yang kita naknya buah dia, hasil mahsul dia. Maka jangan duk hati-hati. Maka ayat ini juga kata ulama tadabbur, anna taraqqubal maut, siapa yang sentiasa ingat kepada mati, maka kematian itu akbaru mawa'iz, menjadi sumber nasihat yang paling besar untuk Allah Azza wa Jalla. Sumber yang paling besar untuk kita ingat pada Allah Ta'ala, iaitulah mengingati mati, ingat mati. Dan ingat kepada mati juga menjadi penolong untuk kita terus beramal, sebab kita tahu kita akan mati. Kalau tak tahu mati, kita tak nampak. Tahu mati baru kita nampak. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, liyabluwakum. Tengok, tulis faedah yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala jadikan dunia ini ibtila, ay ikhtibar. Bukan dunia ni dunia bala, la, medan ujian. Liyabluwakum, al-bala di sini dengan mana ikhtibarun, exam, peperiksaan. Dunia kita nak periksa. Kalau awak nak selamat dalam peperiksaan, nak lulus ke tak? Nak pas periksa, baca, kaji, telidik, muzakarah. Maknanya kalau nak lulus nak pergi ke syurga, buatlah amalan ahli syurga. Jangan duk cari pasal atas dunia ni. Itu dia panggil ibtila, darul ibtila ay darul ikhtibar. Bukannya dunia ni bala saja. Bala apa? Hok kaya tu gak, ya Rabbi ya Karim, ya Allah, kaya ngoti-ngoti. Hai, kita tengok seorang-seorang aset tu berapa bilion. Orang yang paling kaya dalam dunia ni, kafir ke belaka. Hok terkaya sikit-sikit dalam negara, ada Islam sikit. Nak banding atas dunia banyak kaya. Banyak hak tak sunat kata orang. Biar ke dia. Tapi dunia ni darul ikhtibar. Jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa dia makna ahsanu amala? Tulis belajar. Ahsanu amala, amalan yang terbaik itu ai akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas, yang paling benar. Ustaz, semua orang dakwa ajaran dia benar. Habis macam mana kita, apa skill, apa garis panduannya kita nak tahu amalan kita ni benar ke tak benar, amalan kita ni sahih ke tak sahih. Mari kita pergi kepada huraian seorang ulama salafus saleh, dan tokoh ini juga ditonjol sebagai ulama tasawuf. Tapi tasawuf dia bukan tasawuf melompat tu, tasawuf yang murni, yang ikut Quran dengan sunnah. Nama dia Syekh Al-Fudail bin Iyad. Syekh Al-Fudail bin Iyad, gelaran dia Abu Ali. Abu Ali. Ketika Fudail baca ayat ni, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Fudail rahimahullah bawa dua patah perkataan tafsir, ai akhlasuhu wa aswabuhu. Tulis ahsan amala, makna dia nya akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas, yang paling betul. Qalu,
Anak murid dia tanya, ya Aba Ali, ma akhlasuh, apa maksud yang paling ikhlas itu, dan apa yang paling betul itu? Qala, kata dia Abu Ali Al-Fudail, innal amala idza kana khalisan walam yakun lahu walam yakun sawaban lam yuqbal. Amalan itu walaupun ikhlas, berasa ikhlas dia, tapi tidak benar, tidak betul, Allah Ta'ala tak terima. Ikhlas tapi tak ikut sunnah, tak jadi. Wa in kana sawaban, wa iza kana sawaban, betul dah dia buat tu ikut sunnah Nabi, walam yakun khalisan lam yuqbal, tapi dia tidak ikhlas, maka Allah Ta'ala tak akan terima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sehingga dia ikhlas dan betul. Wal khalis, kata di Fudail, al khalis, ikhlas itu untuk Allah. Was sawab, benar itu, an yakuna ala sunnati, apabila amalan kita ikut sunnah, itu yang benar. Tulis kata-kata Budin dikeluar oleh Ibnu Abid Dunya dalam kitab dia Al-Ikhlas wan Niyah, wa Abu Nuaim fil Hilyah. Jelaslah kepada kita. Sekarang ni orang dakwa mengaku belakang dia betul. Kita kata buat mari kita letak di atas neraca timbangan, ukuran, parameter kitanya, seperti kata di ulama salah ni Al-Fudail, dia kata apa? Kita timbang dengan kitab, dengan sunnah. Betul hadis, betul lah tu. Bukan betul sebab orang ramai buat lah. Kalau betul sebab orang ramai buat, mudah lah atas dunia ni. Kita cari penyokong ramai, kita berbuat betul dah lah. Tidak begitu bang. Yang betulnya apa? Yang betulnya ikut Nabi SAW. Kita berpindah kepada faedah yang ketiga, alladzi khalaqal maut, Allah Ta'ala yang menciptakan mati. Kata ulama ahli sunnah, dia kata al-mautu sifatun wujudiyatun. Mati itu satu sifat yang memang ada, nama dia mati. Ini berbeza dengan puak-puak falsafah yang duk guna akal dia sendiri, dan orang-orang anak-anak orang Islam yang terpengaruh dengan ajaran falsafah, dia menyalahi pandangan Ahlussunnah ini bahawa mati itu sifat wujud dia. Mana dalil? Allah kata khalaqa, allazi khalaqal maut, Allah yang menciptakan. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala ciptakan mati, kama khalaqal hayah, sebagaimana Allah Ta'ala ciptakan hidup. Dua-dua itu makhluk Allah. Wal adamu, benda yang tak ada, la yusafu bikauni makhlukan, benda yang tak ada, macam mana kita nak kata makhluk? Benda tak ada, dia kata mati itu tidak ada. Fa mufaraqatur ruh al jasad mautun, apabila ruh tinggalkan jasad, nama dia mati. Walaysa adaman, bukan makna orang itu tak ada. Orang kata, mana fulan? Tak ada dah. Tak ada mana? Tak ada atas dunia, dia ada di kubur. Itu dia panggil ada. Bal mufaraqatun, apabila roh tinggal jasad, tufqadu bihal haya, tak ada lagi hidup. Dua je bang. Kalau roh tinggal jasad, makanya jasad tu jadi mati. Roh tu masih hidup, dia pergi lain. Pergi ke mana? Pergi tempat dia. Orang baik fi illiyin, orang celaka fi asfalil safilin, na'udzubillah. Jadi kita, itu dia panggil yang ketiga. Allah Ta'ala kata mati itu satu benda yang ada. Di akhirat esok, tanda ni pelajar, di akhirat esok, bila ahli syurga masuk syurga, Allahumma ja'alna minha min ahliha, hak neraka masuk neraka, dia bawanya mati tu dalam bentuk seekor kambing kibas, letak tengah-tengah. Malaikat tanya, ahli syurga, mu kenal tu? Kita yang pernah jumpa dengan mati, kita kenal lah dia. Mati tu. Mati. Tanya ahli neraka, mu kenal tu? Kenal, mati. Maka ketika itu Allah perintahkan mati dimatikan. Mati disembelih.
Jadi bertempiklah suka ahli syurga sebab mati tak ada lagi. Kita ahli syurga tak akan mati. Ahli neraka bertempik meraung, ya aku nak mati. Mati dah tak ada. Mati sudah tidak ada. Baik, kita pergi kepada faedah yang keempat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita, walaqad zayyana as-sama' ayat yang terakhir. Walaqad zayyana as-sama' ad-dunya bimasabih. Kami jadikan bintang-bintang itu sebagai cahaya, petunjuk, perhiasan bagi langit. Maka kata di para ulama tadabbur, tanda ni pelajar, dia kata innallaha azza wa jalla innama khalaqa hadhihi an-nujum hadhihi an-nujum, Allah Taala ciptakan bintang kerana 3 fungsi. Tanda 3 bintang, diciptakan bintang kerana 3 fungsi. Yang pertama, khalaqaha zinatan lis-sama'id dunya, Allah cipta kerana dia menjadi perhiasan bagi langit dunia. Kita duduk pun comel tengok lilak. Macam kita masuk dalam bandar, kalau ada hari pesta apa-apa, lampu berkelip dalam bandar tu. Comel lepas kat hidup selfie sengih itu. Satu. Yang kedua, warujuman lisyayatin, menjadi pelontar kepada syaitan yang curi dengan maklumat. Lontar. Yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha, menjadi tanda pedoman bagi orang-orang musafir, pengembara di lautan, pengembara di daratan, pengembara di atas dunia ini. Dia jadikan bintang itu sebagai pedoman. Kok ni pergi sini, ni pergi sini. Dan juga nak kena musim. Mausim dia panggil. Kita sekarang ni musim monsun, musim tengkujuh, musim apa benda musim ni, ada tanda-tanda dia bagi orang yang mengaji falak, orang yang mengaji ilmu astronomi, orang yang mengaji ilmu ni tahu. Tapi bukan bintang tu memberi kesan. Siapa dia kata mutirna binaui kaza, kami turun hujan ni sebab bintang, orang tu orang beriman dengan bintang. Tapi kita kata turun Al-Quran ni, turun hujan ni sebab Allah Taala menurunkan. Cuma macam kita Malaysia ni, Kelantan ni, musim tengkujuh dia panggil. Bulan 12. Bulan 12 tu, awal bulan 1 ni panggil musim tengkujuh. Biasalah hujan tu. Tapi yang menurunkan hujan siapa? Bukan tengkujuh, Allah yang turunkan. Jadi penciptaan bintang itu dengan 3 matlamat yang besar. Yang terakhir, yang kelima, para jemaah sekalian, yang terakhir, dalam ayat ini Allah kata rujuman lisyayatin, menjadi pelontar kepada syaitan. Timbul soalan ni banyak dah orang timbul. Kita pun nak timbul juga untuk rekod catatan pelajar-pelajar. Dia kata kalaulah jin honok naik dengar tu daripada api, sebagaimana Allah Taala sebut dalam surah Ar-Rahman ayat 15, wa khalaqal jan min marijim min nar, dan dijadikan jin itu daripada api. Jadi kalau dia mari daripada api, kaifa tuhriquhu nar, lontar tu api. Jadi api dengan api macam mana terbakar? Ni soalan tak cerdik mana, tapi kena cerdik untuk memahami. Jadi kata di para ulama, jawapan yang pertama, api bakar api. Anna Allah Ta'ala ja'ala adhafa syayatin wal jin ila nar. Allah Ta'ala nisbahkan kejadian jin tu kepada apa? Kepada api. Dan nisbah manusia kepada tanah. Mana asal kejadian tu? Lo ni dia bukan api, dia jin. Kita lo ni tanah ke orang? Tanah. Orang. Tanah tu bila? Tu ada kita dulu. Maknanya asal kejadian itu daripada api, tapi sudah jadi jin. Jadi kalau api lontar jin, terbakar dia. Itu satu jawapan. Jelas tak jawapan tak? Jelas. Jawapan yang kedua, annan nar yakunu ba'daha aqwa min ba'din. Api ni banyak taraf.
banyak peringkat. Jadi api hok kuat dia boleh bakar hok lemah. Macam api kita ni lah. Api hok orang duk main ni besi, potong besi ni, teri besi tu lebih kuat dia kata. Sebab tu dia kata wa'tadna lahum azabas sa'ir. Kami sediakan bagi api, bagi orang neraka tu neraka sa'ir. Jadi as-sa'ir asyaddun nar. Api yang paling kuat. Api yang paling kuat boleh bakar yang paling kuat. Sehingga dikatakan la yafullul hadid illa al hadid. Tak boleh potong besi ke dengan besi juga. Mana kita nak potong api ni dengan api juga. Itu ibarat katalah. Tapi kalau api, kalau lah fizikal dia api sungguh pun, api dengan api akan terbakar juga. Macam kita manusia dengan tanah. Kita mari pada tanah. Nah, mari daripada tanah ni. Jadi kalau kita kena jatuh atas tanah, sakit apa tanah kita? Itulah cerita dalam kitab Jawi ni, banyak duk cerita tentang analogi. Anak murid tu lah mari tanya cerita ni, tanya tok guru dia. Tok guru, macam mana kalau syaitan masuk dalam neraka, dia api tak saya. Tak sakit sebab api sama api. Tok guru dia pun ambil tanah kerah, peko atas kepala dia, tom, bakok kayu tu. Kenapa lontar saya? Tok guru zalim, nak pergi report ke polis. Pergi report ke mahkamah. Mahkamah kata, panggil tok guru. Kenapa tok guru pukul dia? Aku nak jawab soalan dia je tu. Soalan apa? Dia tanya, kalau syaitan tu api, masuk dalam api, apa salah? Oh, jadi oleh kerana dia tu asal tanah, adik aku ambil tanah, aku top atas dahi dia, bengkak, sakit. Betul tok guru. Terjawab soalan saya, tarik balik kita punya saman. Nak cerita main-main. Allahu Akbar. Cakap tu dulu, banyak lagi cerita pelik dalam perlawanan tok guru dengan murid ni. Dalam kitab-kitab Jawi tu bagus juga cerita analogi dia tu. Cuma masalahnya kita tak ambil benda tu besar-besar, gitu ambil cerita hak bomo-bomo dalam buku. Ini kacau kita ni. Baiklah, tamatlah kita. InsyaAllah kita akan ambil sambungan kita dalam ayat yang akan datang, bermula ayat 6. Ayat 6, tanda dulu situ, 6 hingga 11. Kalau tak sempat kita bagi 2 pula. Tapi asasnya dia punya pembahagian dia tu daripada ayat 6 sehingga ayat 11, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.